Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Jadi alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama walaupun secara maya di dalam Google Meet. InsyaAllah kita akan mengadakan muzakarah berkaitan masalah-masalah hukum hakam dan isu yang timbul atas permohonan yang dibuat. Jadi saya mengadukanlah kehadiran ahli panel muzakarah kita pada petang ini, insya-Allah. Sebelum kita meneruskan muzakarah kita, jadi saya ingin menjemput dahulu SCU untuk memberitahu ataupun menyatakan kehadiran ahli panel muzakarah kita pada hari ini. Insya-Allah, persilakan SCU. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk makluman Datuk dan semua, untuk kehadiran kita pada hari ini adalah penuh. Namun hanya Ustazah Anis sahaja yang mengalami masyakkah pada waktu ini atas sebab-sebab capaian internet yang tidak mengizinkan. Jadi beliau sedang mengusahakannya sekarang. Itu saja Datuk. Baik, terima kasih Ustazah Aini di atas laporan kehadiran yang dinyatakan sebentar tadi. Seperti yang telah maklum bahawa memo yang telah dihantar minggu lepas kepada ahli muzakarah menyatakan bahawa kita akan bermuzakarah pada hari ini insya-Allah berkaitan isu yang terbaru yang mana ia timbul berdasarkan tajuk yang ada pada memo tersebut. Jadi saya mintalah kepada SU selaku setiausaha untuk membacakan kandungan dan permohonan serta tajuk muzakarah yang akan kita bahaskan pada petang ini insya-Allah. Persilakan SU. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Mufti. Beberapa minggu yang lepas kita telah menerima permohonan ini. Jadi saya selaku setiausaha telah menghantar memo muzakarah kepada semua ahli jawatankuasa bagi membuat persediaan sebelum sesi muzakarah kita pada hari ini insya-Allah. Jadi pada hari ini tajuk bagi muzakarah kita ialah berkenaan hukum dos penggalak bagi individu yang telah lengkap vaksinasi. Kita akan berbincang sama ada ianya wajib ataupun harus memandangkan isu vaksin ini telah pun lama selesai. Saya juga telah menghubungi Wakil Jabatan Kesihatan Negeri Merah iaitu Dr. Nabila untuk menyertai sidang muzakarah kita pada petang ini insya-Allah. Saya ingin minta izin daripada Datuk Mufti untuk saya buat panggilan telefon kepada Dr. Nabila. Baik, silakan. Baik. Assalamualaikum Doktor. Saya nak maklumkan yang Doktor dah boleh masuk dalam mesyuarat kita sekarang. Doktor boleh masuk melalui link yang telah saya sediakan sebentar tadi. Okay, terima kasih. Sebentar ya semua. Ya baiklah. Dr. Nabila selaku Wakil Jabatan Kesihatan Negeri Merah dah masuk dalam meeting ini. Jadi saya mulakan dahulu ya Datuk Mufti. Baik, silakan. Silakan Doktor. Waalaikumsalam. Doktor sihat? Alhamdulillah sihat. Okay, baiklah. Seperti yang Doktor tahu, keterlibatan Doktor pada hari ini adalah untuk memberikan maklumat berkenaan dos penggalak kepada individu yang telah lengkap vaksinasi. Dengan ini, saya dengan sukacitanya mempersilakan Dr. Nabila selaku pemohon daripada Jabatan Kesihatan Negeri Merah untuk memberikan sedikit penjelasan berkenaan permohonan yang dibuat. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ustazah ini. Dan yang saya hormati Sahibul Samahah Datuk Mufti dan juga ahli jawatankuasa fatwa yang lain. Saya Dr. Nabila, wakil daripada Jabatan Kesihatan Negeri Merah. Dan untuk makluman semua, saya memang telah membuat permohonan di Jabatan Mufti Negeri Merah berkenaan hukum pengambilan dos penggalak bagi individu yang telah lengkap vaksinasi. Jadi pada hari ini, saya akan jelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan permohonan yang dibuat dengan terperinci.
Jadi untuk makluman semua, tujuan permohonan hukum ini dibuat adalah untuk mendapatkan penetapan hukum yang jelas daripada Jabatan Mufti. Berikutan sekarang ni negara Malaysia hangatlah dengan isu pengambilan dos penggalak yang diarahkan ataupun digesa oleh pihak kerajaan. Jadi pihak JKN sendiri ingin mendapatkan penjelasan hukum pengambilan dos penggalak ini dari sudut pandang syarak. Itu sahaja. Baik, terima kasih Dr. Nabilah selaku daripada Jabatan Kementerian Kesihatan, dan saya mengadukanlah kehadiran Dr. Nabilah ke dalam majlis muzakarah kita pada hari ini. Moga kehadiran doktor juga akan mempermudahkan lagi muzakarah yang akan dibahaskan oleh ahli panel muzakarah pada petang ini, serta kita dapat jalan penyelesaian berkaitan permohonan yang dibuat, insya-Allah. Jadi sebelum kita teruskan lebih lanjut lagi pada petang ini, insya-Allah saya akan perkenalkan dahulu barisan ahli panel jawatan kuasa fatwa yang akan bersama-sama dengan kita ini bermuzakarah dan berbincang. Jadi pertama sekali perkenalkan timbalan mufti saya, iaitu Sahibus Samahah Datuk Muhammad Izzat. Seterusnya setiausaha saya Ustazah Aini, kemudian pegawai pejabat agama Puan Wahidah, dan tidak lupa juga bahawa ahli jawatan kuasa kita yang merupakan ahli akademik, pakar akademik, iaitu Profesor Dr. Izzah Ismail, selaku pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, kemudian pegawai buhus Ustazah Afiqah, dan akhir sekali adalah pegawai istimbat hukum, iaitu Ustazah Murina. Jadi mereka ini akan bersama-sama saya selaku mufti yang akan berbincang dan bermuzakarah dan berbahaskan berkaitan isu yang timbul, insya-Allah. Dan saya mengucapkan terima kasihlah kepada semua yang hadir pada petang ini, insya-Allah. Dan sebelum kita lebih berlanjut, saya mintalah Dr. Nabilah untuk menjelaskan kepada ahli barisan panel yang akan bincangkan hukum hakam berkaitan untuk menyatakan serba sedikit ataupun tasawur dan gambaran berkaitan masalah ataupun permohonan yang dibuat, insya-Allah. Saya persilakan Dr. Nabilah. Baik, terima kasih Dr. Mufti. Okey, sebagaimana yang telah diketahui, sekarang ni negara ni dilanda wabak COVID-19 dan pemberian suntikan vaksin dos pertama dan juga dos kedua telah pun diberikan kepada rakyat Malaysia sebagaimana yang diarahkan oleh kerajaan. Jadi, oleh kerana, tapi berlaku pula ada wujudnya kajian saintifik yang menunjukkan daya tahan imun badan manusia ni akan mengalami penurunan antara 3 hingga 5 bulan selepas daripada 2 suntikan vaksin yang telah diberikan tu. Jadi sekarang ini kerajaan mengarahkan atau menggesa rakyat Malaysia untuk ambil suntikan yang ketiga pula, iaitu dikenali sebagai dos penggalak lah. Jadi berikutan daripada itu timbullah ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat berkenaan dengan perusahaan pemerintah tersebut, sehingga ada yang mempersoalkan arahan kerajaan yang dikaitkan pula dengan agenda Yahudi dan sebagainya. Dan bukan sahaja tu, wujud juga golongan yang sebarkan berita-berita yang tak sahih berkenaan dengan vaksin dan juga menghasut orang ramai untuk tak patuh akan arahan ataupun desaan pemerintah ni. Jadinya itulah tujuan permohonan ini dibuat dan diharapkanlah pihak Jabatan Mufti dapat mengeluarkan keputusan yang sewajarnya berkenaan dengan hukum pengambilan dos penggalak ini. Itu sahaja daripada saya. Okay, baik, terima kasih Dr. Nabilah di atas penjelasan dan maklumat yang diberikan, insya-Allah. Seterusnya saya membuka kepada panel muzakarah kita pada petang ini untuk bertanyakan soalan ataupun apa-apa sahaja yang muskil diingatkan untuk ditujukan kepada Jabatan Kementerian Negeri, iaitu Dr. Nabilah. Apa-apa soalan yang akan kita bahaskan sebentar lagi, insya-Allah. Jadi saya jemput kepada ahli panel untuk bertanyakan soalan. Silakan. Baik, bismillah. Jadi doktor, boleh saya nak minta Dr. Nabilah untuk jelaskan sedikitlah tentang status ataupun data vaksin dos pertama dan juga vaksin dos kedua yang terkini. Baik doktor. Baik, terima kasih atas soalan. Setakat yang terbaru ni lah, sebanyak 79.8% rakyat Malaysia yang sekurang-kurangnya dah pun mendapat 1 dos vaksin.
Dan sebanyak 78.7% rakyat Malaysia yang telah lengkap vaksinasi iaitu telah pun mendapat 2 suntikan dos vaksin. Jadi melalui data ni dapat difahamilah bahawa sebenarnya kebanyakan rakyat Malaysia telah pun mendapatkan suntikan vaksin. Izinkan saya bertanya untuk Datuk. Adakah arahan kerajaan untuk pengambilan dos penggalak ini diberikan secara menyeluruh atau kepada golongan tertentu, atau golongan manakah yang wajib untuk mengambil dos penggalak bagi meningkatkan imunisasi badan, Doktor? Terima kasih. Okey, baik. Setakat ni arahan kerajaan lah, buat pengetahuan semua, arahan kerajaan pada awalnya hanya khusus pada golongan tertentu saja dos penggalak ni, iaitu warga emas dan juga penerima vaksin Sinovac. Yang mana kedua-dua golongan ni bisa untuk dapatkan dos penggalak untuk kekalkan status lengkap vaksin mereka. Dan selain tu, petugas barisan hadapan ataupun frontliner lah dan juga golongan yang ada daya tahan imun yang lemah turut diarahkan oleh pihak kerajaan untuk dapatkan dos penggalak. Tapi situasi semasa sekarang memang semua rakyat lah, tak kisah ambil suntikan apa, kesemuanya digesa untuk mendapatkan dos penggalak. Berikutan memang sekarang ni sangat-sangat naiklah kes penularan varian Omicron yang semakin hari semakin membimbangkan. Itu saja. Itu saja ya soalan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Kementerian Negeri iaitu Dr. Nabilah di atas maklumat dan gambaran yang telah diberikan sebentar tadi. Saya rasa sangat jelas dan memenuhilah segala persoalan yang telah dibuat oleh ahli panel, dan ianya akan menjadi sokongan dan di kalangan ahli muzakarah sebentar lagi, insyaAllah. Dan insyaAllah juga kita permohonan ini yang mana dibuat oleh JKN, Jabatan Kementerian Negeri, Kesihatan Negeri, kami akan bahaskan sebentar lagi serta keputusan muzakarah itu akan disampaikan kelak. Jadi seterusnya saya serahkan kembali kepada SU untuk meneruskan agenda kita yang seterusnya. Bagaimana? Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Nabilah selaku wakil daripada JKN Merah atas kesudian masa Doktor untuk memberi untuk sesi pertemuan kita pada petang ini. InsyaAllah Dr. Nabilah akan keluar pada sesi muzakarah ini. Terima kasih sekali Doktor. Baiklah Datuk, untuk makluman semua, Ustazah Anis sudah masuk dalam meeting kita pada hari ini. Saya mempersilahkan majlis kita pada Datuk Mufti. Okey, baiklah. Kita mulakan muzakarah kita sekarang, insya-Allah. Tadi telah jelas maklumat yang telah diberikan daripada pihak Kementerian Kesihatan tadi berkaitan isu yang timbul agar ahli-ahli panel ini dapat membuat keputusan yang tepat serta mendapati piawaan dalam mengistimewakan hukum. Jadi sebelum kita meneruskan lagi muzakarah kita, sukalah saya ingatkan bahawa setiap dalil ataupun hujah yang akan diutarakan mesti berpandukan kutub mazhab Syafi'iyah, insya-Allah. Secara khususlah sekiranya tiada hukum yang wujud, maka bolehlah kita melihat kepada mazhab mu'tabarah seperti mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan sebagainya. Dan kita mestilah ketika mendapatkan dalil itu jauhi daripada khilaf yang akan membawa kepada perbalahan ataupun fitnah kepada masyarakat. Jadi saya mulakan ruang pada pegawai buhus untuk memberikan dalil serta hujah berkaitan isu yang akan dibincangkan. Silakan pegawai buhus untuk memberikan pendapat. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti dan juga Jawatan Kuasa Muzakarah. Jadi saya akan kemukakan beberapa dalil berkaitan permohonan hukum muzakarah ini, iaitu pemberian dos penggalak. Jadi seperti yang sedia maklum bahawa pemberian dos penggalak ini merupakan satu saranan kerajaan untuk memberi perlindungan maksimal kepada semua golongan masyarakat. Begitu juga saranan ini turut disokong oleh para ulama terhadap pengambilan dos penggalak kepada semua individu, dan mentaati ulil amri adalah salah satu perkara yang amat dituntut oleh syarak, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu wati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, serta taatlah kepada ulil amri, yakni para pemerintah dari kalangan kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Jadi, bila kita lihat ayat ini, adalah mentaati pemerintah merupakan satu kewajipan bagi semua rakyat. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, makna lafaz ulil amri adalah umum, iaitu mencakupi semua ulil amri dari kalangan pemerintah dan juga para ulama. Begitu juga ketaatan kepada arahan pemerintah adalah berkenaan dengan perkara yang makruf. Sebagaimana riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin wala fala sam'a wala ta'ah." Maksudnya wajib ke atas seorang muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang disuka maupun dibenci selagi tidak diperintahkan kepada maksiat. Bila diperintahkan kepada maksiat, maka tidak wajib dengar dan taat. Jadi seperti yang kita tahu bahawa pemberian dos penggalak ini adalah serangan kerajaan, yakni perkara yang bukanlah berbentuk maksiat, tapi ianya demi kemaslahatan semua golongan. Ketaatan kepada ulil amri iaitu para umarak dan juga para ulama juga adalah satu kewajipan bagi semua rakyat berdasarkan dalil-dalil yang saya sebut tadi. Jadi kalaulah kedua-dua pihak, yakni para ulama dan juga para umarak telah bersepakat dengan sesuatu arahan yang mempunyai satu kebaikan dan mendatangkan maslahah kepada semua golongan, maka wajiblah untuk ditaati arahan yang dikeluarkan itu, sama ada suka maupun tidak terhadap arahan tersebut. Wallahu a'lam. Ya, betul tu. Saya juga bersetuju dengan penjelasan oleh Ustazah Afiqah sebentar tadi. Begitu juga terdapat ada dalil hadis yang lain yang menentuh tentang isu ketaatan kepada pemerintah ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ata famata maitatan jahiliyah." Yang membawa maksud sesiapa yang tidak taat kepada pemimpin dan keluar dia kepada jemaah, maka dia akan mati, dan kematiannya adalah sebagai kematian di dalam keadaan jahil. Jadi berdasarkan pada dalil tersebut, jelaslah menunjukkan bahawa ketaatan kepada pemerintah adalah satu perkara yang besar di dalam sebuah negara. Maka wajib ke atas rakyat dalam mentaati kepada keputusan yang diputuskan oleh pemerintah negara. Ini adalah kerana pemerintah memerlukan peranan rakyat dalam menyempurnakan tanggungjawab mereka sebagai seorang pemimpin. Maka kalau kita lihat dalam isu hukum pemberian dos penggalak kepada mereka yang telah lengkap vaksinasi ini, ia adalah wajib dengan memenuhi tanggungjawab rakyat dalam mentaati arahan kerajaan yang mana sebagai satu usaha dalam menjaga kemaslahatan hidup masyarakat. Itu saja. Baik, dalil dan hujah yang sangat jelaslah saya kira. Jadi ada apa lagi? Kalau tak ada, kita buka kepada perbincangan qaul fuqaha yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi sekarang, bagi memastikan pandangan-pandangan yang ada itu bertepatan dengan manhaj turathi dan ulama-ulama Syafi'i. Jadi saya silakan kepada JK Fatwa, yakni ahli agamawan. Silakan. Baik, bismillah. Terima kasih Datuk Mufti. Dan minta maaf ya atas kelewatan sebentar tadi. Okey, saya teruskan kepada perbincangan. Merujuk kepada kitab Radatul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah, dalam bab yang menerangkan berkenaan imamah, iaitu kepimpinan, telah dinyatakanlah bahawa wajib bagi rakyat ini mentaati sebarang bentuk arahan dan juga larangan yang dikeluarkan oleh pemimpin selagi mana ianya tidak bercanggah dengan hukum syarak. Dan ketaatan kepada pemimpin ini adalah tak mengira sama ada pemimpin itu merupakan seorang pemimpin yang adil ataupun zalim. Macam tu juga kalau dilihat dalam kitab An-Nizam As-Siyasi fil Islam karangan Dr. Abdul Izzat Al-Khayyat, yang mana beliau menyatakan dalam kitabnya bahawa ketaatan kepada pemimpin ini termasuk dalam ciri-ciri sistem politik Islam, di mana beliau menerangkan bahawa ketaatan rakyat kepada pemimpin adalah satu bentuk ketaatan yang wajib
selama mana tidak ada unsur kemaksiatan. Dan juga termasuk dalam bentuk ketaatan ini adalah apabila rakyat mendengar arahan pemerintah serta melaksanakannya selagi mampu. Tidak kira lah waktu tu sama ada dalam keadaan susah ataupun senang, sama ada ketika rajin ataupun malas. Ini bertepatan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum. Yang ini bertakwalah kamu kepada Allah sekadar kemampuan kamu. Justru kata Dr. Abdul Izzat Al-Khayyat ni dalam kitab beliau lagi, setiap rakyat ini dia perlu bangun bersama-sama dengan pemerintah. Sokong pemerintah dan letakkan kepercayaan kepada mereka untuk uruskan urusan pemerintahan dan juga mempersiapkan diri untuk sahut setiap arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini kerana ada kewujudan sesebuah negara ini tak dapat nak digambarkan ataupun tak boleh nak kita gambarkanlah kalau seseorang rakyat itu tidak mentaati pemerintah. Tambahan lagi, arahan ataupun undang-undang yang dikeluarkan oleh pemimpin negara takkan mungkin mampu dapat memuaskan hati semua rakyat. Jadi sewajarlah atau sepatutnya setiap rakyat itu tak boleh menjadikan hawa nafsu sebagai kayu ukur untuk taat kepada arahan seorang pemimpin. Baik, izinkan saya untuk menambah. Berdasarkan daripada surah An-Nisa ayat 4 yang telah disebutkan oleh Ustazah Afika Sultan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa uli amri minkum. Dan ayat yang ingin saya tekankan pada ayat surah An-Nisa ini ialah wa uli amri minkum, yang mana ia bermaksud taatlah kepada uli amri, iaitu para pemerintah dari kalangan kamu. Jadi ayat ini telah dijelaskan oleh Syekh Sadiq Hasan Khan dalam kitabnya Nalil Maram fi Tafsir Ayatul Ahkam. Ada menjelaskan berkenaan ayat ini merujuk kepada Allah memerintahkan para qadi dan pemerintah apabila mereka memerintahkan manusia dengan pemerintahan yang adil ataupun yang benar. Maka dia perintahkan manusia untuk taat kepada mereka. Dan para pemerintah juga dalam kalangan mereka adalah sultan dan juga hakim. Serta semua pemerintah tersebut adalah pemerintahan yang mengikut syariat dan bukannya pemerintahan yang sesat. Yang dimaksudkan dengan ketaatan kepada pemerintah adalah perkara-perkara yang mereka suruh dan bukannya perkara yang mereka larang, selagi mana ia tidak membawa kepada kemaksiatan. Hal ini kerana pemerintah tidak perlu taat kepada makhluk dalam perkara-perkara maksiat. Ini tak perlu patuh kepada arahan pemerintah yang boleh mencenderung kepada ke arah kebinasaan. Maka jelas di sini ketaatan kepada pemerintah maupun pemimpin sangatlah dituntut untuk mendengar arahan pemerintah. Memandangkan negara kita sendiri memegang apa yang diajarkan oleh Islam, maka tidak masalah untuk kita mendengar arahan pemerintah selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Baik, jadi saya nak tambah sikitlah daripada perbahasan tadi, di mana kalau kita tengoklah pada mesyuarat khas Jawatan Kuasa Mudzakarah MKI sendiri pun telah pun menetapkan hukum vaksin COVID-19 ni adalah harus, dan hukumnya menjadi wajib kepada beberapa golongan atas arahan daripada kerajaan. Jadi daripada perbahasan tadi yang diberitahu oleh para asatizah lah, kita boleh katakan bahawa sebagai rakyat perlulah mematuhi arahan oleh kerajaan, dan MKI sendiri pun telah pun mengeluarkan hukum bagi kita sebagai rakyat untuk berpegang pada hukum tersebut. Baik, pegawai istimewa ada beberapa pandangan? Baiklah, berkenaan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Timbalan Mufti Datuk Muhammad Izzat itu tadi, saya berpandangan bahawa pengambilan dus penggalak ini adalah diharuskan. Jika kita lihat daripada kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, pengambilan dos penggalak amatlah disyurkan bagi mengembalikan perlindungan terhadap COVID-19 ke tahap yang optimum, dan ianya sangat penting untuk meningkatkan daya tahan badan dan memanjangkan imuniti terhadap penyakit COVID-19. Seperti yang sedia maklum juga, pada awalnya kerajaan hanya mengutamakan pengambilan dos penggalak ini kepada golongan tertentu sahaja, seperti warga emas berumur 60 tahun ke atas, petugas barisan hadapan dan golongan yang mempunyai masalah kesihatan lain, dan pengambilan dos penggalak ini juga adalah dengan sukarela, bukan diwajibkan. Namun susulan kemunculan jangkitan varian yang berbahaya seperti Delta dan Omicron, kerajaan telah menggalakkan semua rakyat untuk mengambil dos penggalak ini. Oleh itu, saya berpandangan bahawa hukum pengambilan dos penggalak ini adalah diharuskan bertepatan dengan saranan kerajaan tersebut.
Ini adalah kerana apa yang diperintahkan oleh pemerintah biasanya ia akan terkait dan terikat dengan maslahat. Maka apabila kerajaan mengeluarkan arahan seperti ini, kita hendaklah taat dan patuh selagi mana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketaatan kepada arahan pemerintah ini juga hanyalah berkenaan dengan perkara yang baik sahaja. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan oleh Ustazah Afiqah sebentar tadi, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "As-sam'u wa ta'atu haqqu ma lam yu'ma bil maksiati fa iza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah." Dengar dan taat yakni kepada pemerintah itu merupakan satu perkara yang hak selama mana mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Apabila mereka yakni pemerintah itu tadi mengarahkan kepada maksiat, maka tidak wajib dengar dan taat pada arahan tersebut. Oleh yang demikian, saya berpandangan bahawa hukum pengambilan dan terus penggalak ini adalah diharuskan berikutan, ianya adalah saranan daripada pihak kerajaan. Malah ketaatan kepada pemerintah ini juga tertakluk kepada sejauh mana dasar, polisi dan undang-undang yang tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip syariah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih kepada pegawai tembak iaitu Ustazah Nurina atas pandangan dan hujah serta dalil-dalil yang diberikan. Mungkin pegawai agama iaitu Puan Wahidah untuk nyatakan beberapa statistik ataupun maklumat berkaitan hukum yang telah dikeluarkan berkaitan dos penggalak ini, yang mana mungkin ada di kalangan mufti-mufti ataupun pandangan-pandangan ulama lain. Silakan. Okay, terima kasih Datuk Mufti. Di sini saya ingin menyatakan bahawa kesemua negeri telah sebulat suara menyatakan bahawa kewajipan vaksin diambil bagi golongan yang berisiko seperti yang telah dinyatakan oleh Pegawai Jabatan Kesihatan Negeri. Hal ini dilihat apabila tiada berlakunya perbalahan dalam pemberian dos penggalak. Menurut kenyataan Mufti Pahang, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman, yang mana penggunaan vaksin itu hanya bertujuan untuk meningkatkan imunisasi badan manusia. Keharusan pengambilan dos penggalak ini dinilai dengan keharusan pengambilan vaksin yang pertama dan yang kedua. Itu sahaja. Terima kasih kepada Ida. Setiausaha ada apa-apa penambahan ataupun pandangan berkaitan dengan isu ini? Baik Datuk, saya kira untuk penambahan selanjutnya, saya ingin bertanya Dr. Izzat selaku Timbalan Mufti untuk kemukakan beberapa kaedah fiqh yang sesuai dengan perbincangan kita ke depan ini. InsyaAllah. Bismillah. Jadi untuk kaedah fiqh berkenaan dengan kaedah fiqh, saya akan kemukakan dua kaedah lah yang kita boleh kaitkan dengan perbincangan kita pada hari ini. Yang mana yang pertama, sukalah saya bawakan satu kaedah iaitu tasarruful imam ala ru'iyati manutun bil maslahah. Yang mana bermaksud urus tadbir pemerintah ni ke atas rakyat hendaklah terikat dengan maslahah. Baik, bagaimana kata Syekh Syihabuddin Al-Qastalani dalam syarahnya ke atas hadis Ibnu Umar dalam kitab Irsyad As-Sari li Syarhi Al-Bukhari, di mana ketaatan terhadap arahan-arahan pemerintah adalah wajib dan ia meliputi para pemerintah umat Islam sama ada di zaman Rasulullah SAW dan juga zaman selepas baginda, selama mana suruhan tersebut adalah terhadap perkara maksiat. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua yang saya nak bawakan iaitu dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Yang mana bermaksud menolak mafsadah iaitu keburukan adalah lebih utama berbanding kita mendatangkan kebaikan. Sebab itu kalau kita tengok arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan adalah bersifat menolak keburukan. Yang mana keburukan tersebut lebih besar, di mana kerajaan ni nak menyekat daripada penyakit tersebut luas. Dan kita tengok kerajaan ni nak mengurangkan jangkitan. Dan juga kerajaan ni mengarahkan kita sebagai rakyat mengambil vaksin pun disebabkan di situ terdapatnya maslahah kepada rakyat. Itu saja. Maaf Datuk Mufti, izinkan saya menjelas sedikit ya. Silakan.
Terdapat juga kaedah fiqh yang lain yang dapat kita lihat di dalam aspek menolak kemudaratan ini, iaitu ad-dararul yuzal, yang membawa maksud kemudaratan mesti dihilangkan. Maka usaha kerajaan adalah untuk mengelakkan dari berlakunya peningkatan kes. Yakni usaha kerajaan adalah untuk mengelakkan dari berlakunya peningkatan kes jangkitan wabak yang merupakan satu kemudaratan kepada kehidupan masyarakat maupun negara. Justru usaha pencegahan lebih perlu dilihat demi menjaga keselamatan masyarakat dan juga sebagai satu bentuk perlindungan diri. Itu sahaja. Baik, terima kasih di atas pandangan-pandangan yang telah diberikan. Maka dapat kita lihat bahawa di sini ada beberapa kaedah yang mana menunjukkan bahawa perlunya kita mengambil dos penggalak kerana berkait dengan masalah. Kerana apabila timbulnya dua perkara, yakni untuk mengambil kebaikan dan menolak keburukan, maka hendaklah diutamakan. Jadi diaulakan aula min jalbil mudar. Jadi aulakan darul mafasid itu diutamakan daripada kita mengangkat ataupun mengambil maslahah. Maka bila penggalak ini adalah sebagai satu jalan ataupun alat untuk kita mengelakkan daripada mafasid ataupun keburukan yang akan berlaku, yang terutama berkaitan dengan kesihatan kita. Jelaslah daripada ahli jawatan kuasa kita berkaitan pandangan ataupun dalil serta hujah yang telah diberikan. Jadi saya ingin bertanyalah kepada ahli muzakarah kita, terutamanya kita mulakan dengan pegawai buhus. Bagaimana pandangan anda berkaitan dengan permohonan ataupun penggunaan dos penggalak ini kepada individu yang telah letak vaksinasi 1 dan 2? Persilakan. Baiklah Datuk Mufti. Jadi pada pandangan saya, bila kita lihat situasi negara kita sekarang ni, negara kita sudah berada dalam keadaan yang membimbangkan dengan kemunculan varian-varian baru seperti Delta dan juga Omicron, yang mana kadar kebolehjangkitannya tu lebih pantas berbanding daripada varian biasa. Justru pemberian dos penggalak juga yang disarankan oleh kerajaan kepada semua rakyat juga boleh dikatakan adalah satu arahan yang wajib ditaati, kerana suntikan vaksin boleh dikatakan sudah menjadi keperluan pada waktu sekarang. Jadi berdasarkan akhbar juga dinyatakan bahawa kadar kematian penerimaan dos penggalak juga masih rendah berbanding mereka yang tidak bervaksinasi. Jadi tiada alasanlah bagi rakyat untuk terima dos penggalak ini. Jadi saya berpandangan bahawa pengambilan dos penggalak adalah wajib. Wallahualam. Baik, Dr. Mufti, pada pandangan saya, pengambilan dos penggalak ini sewajarnya diharuskan, bukannya diwajibkan. Kerana kesaan pemerintah kepada rakyat untuk mengambil suntikan dos penggalak ini adalah bukannya satu bentuk arahan wajib, tapi ia hanya sangat disarankan dan digalakkan oleh pemerintah. Jadi secara umumnya, rakyat telah pun diberi pilihan oleh pemerintah sama ada untuk mengambilnya ataupun tak. Tambahan lagi, jika kita lihat dalam ilmu usul fiqh, terdapat juga lafaz am yang menyuruh ataupun menyeru untuk melakukan sesuatu perkara ini juga boleh membawa kepada hukum sunat ataupun harus melihat kepada qarinah-qarinahnya. Jadi kerana telah jelaslah dalam laman, jika dilihat dalam laman web KKM, pengambilan dos penggalak ini tidak diwajibkan, telah dinyatakan dalam laman web tersebut. Bahkan ianya amat disarankan. Maka sewajarnya lah hukum pengambilan dos penggalak ini dihukumkan sebagai harus. Tapi lainlah bagi golongan-golongan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang telah diberitahu oleh Dr. Nabilah pada awal tadi, yang mana sehinggakan kalau golongan-golongan yang telah dinyatakan itu tak ambil dos penggalak, maka status mereka itu akan bertukar kepada status tak lengkap. Maka semestinya wajib bagi golongan tersebut untuk mengambil suntikan dos penggalak sesuai dengan dalil-dalil dan juga kaedah fiqh yang telah dibawakan sebentar tadi. Itu saja.
Saya bersetuju dengan keharusan pengambilan dos penggalak. Saranan kerajaan adalah untuk kemaslahatan rakyatnya agar rakyat sentiasa dilindungi dengan imunisasi yang tinggi dan dapat mengelakkan diri daripada dijangkiti varian-varian yang baharu. Jika dilihat pada uruf dan adat kebiasaan masyarakat di Malaysia, pengambilan vaksin dan suntikan dos sebagai langkah pencegahan daripada pelbagai jenis jangkitan penyakit bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi rakyat Malaysia. Ini kerana kebiasaannya sejak lahir lagi di Malaysia telah mendapatkan suntikan vaksin sehingga berumur 15 tahun. Oleh itu, penolakan pengambilan vaksin atau dos penggalak amatlah yang disarankan oleh pihak kerajaan adalah tidak wajar sama sekali. Hal ini bukan sahaja dapat mendedahkan diri sendiri kepada penyakit, bahkan dapat meningkatkan lagi kes-kes penyakit berjangkit di Malaysia. So, saya bersetuju untuk menjadikan vaksin dos penggalak ini sebagai harus. Itu sahaja. Saya juga bersetuju dan berpendapat bahawa hukum pengambilan dos penggalak ini adalah diharuskan bertepatan dengan dasar dan saranan kerajaan. Ini kerana pengambilan dos penggalak ini merupakan pilihan individu sama ada ingin mengambilnya atau tidak. Ianya berbeza dengan pengambilan vaksin bagi dos pertama dan kedua sebelum ini. Malah seperti mana yang dijelaskan oleh Dr. Nabilah sebentar tadi, dos penggalak ini pada awalnya hanyalah khusus pada golongan tertentu sahaja. Maka dengan itu, saya berpandangan bahawa saranan kerajaan ini tidaklah sampai ke tahap yang mewajibkan. Namun, kita sebagai rakyat perlulah taat dan patuh pada arahan pemerintah, terutamanya dalam keputusan yang melibatkan kepentingan awam. Pengambilan dos penggalak ini juga merupakan salah satu usaha maupun ikhtiar kita bersama dalam melindungi diri kita daripada terus dijangkiti COVID-19 ini. Wallahu a'lam. Baik. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan wajib mengambil dos penggalak seperti mana yang dikatakan oleh Ustazah Afiqah. Di mana kalau kita sekarang ni berada di fasa yang lebih teruk lah daripada sebelumnya dengan kedatangan varian-varian baru iaitu varian Delta, varian Omicron dan sebagainya. Mungkin boleh dihukumkan harus, tapi harus tersebut bagi saya hanyalah kepada beberapa golongan, dan golongan tersebut mungkin bagi saya golongan yang kurang bersosial ataupun orang yang kurang bersosial lah kan. Sebab apa? Kerana di situ dia tidak terdedah dengan jangkitan. Tapi bila seseorang itu jenis orang yang kuat bersosial, selalu orang kata jumpa orang, selalu tempat ramai ke tempat orang ramai, maka di situ kita tengoklah kadar keboleh jangkitan tu sangat tinggi. Lebih-lebih lagi kita berada di fasa varian baru ini. Tambah lagi bila mana arahan yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi itulah pandangan saya ialah wajib. Wallahualam. Baiklah, dan bagi saya juga pula, saya terarah kepada pendapat yang mengatakan dos penggalak ini adalah harus, memandangkan kerajaan menggalakkan namun hanya mewajibkan kepada sesetengah kumpulan bagi pengambilan dos ini. Ia menunjukkan bahawa masyarakat diberikan pilihan untuk mengambil dos penggalak ini maupun tidak. Dan paksaan kepada semua untuk mengambilnya juga tidak boleh dilakukan secara menyeluruh. Hal ini berikutan, kesan selepas daripada suntikan ini juga berbeza bergantung kepada tindak balas tubuh masing-masing. Walaupun kekesanannya juga telah dikaji dan terbukti melawan varian-varian yang baru. Contoh saja daripada saya. Baik, itu sahaja ya. Terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa fatwa yang telah memberikan hujah serta pandangan yang saya rasa sangat teliti dan ia tepat. Yang mana bermula daripada usaha, kemudian pakar akademik, pegawai bukhus sehinggalah ahli agamawan kita. Maka setelah saya meliti gambaran masalah yang wujud dan mendatangkan beberapa dalil berkaitan, saya berpendapatlah bahawa hukum pengambilan dos penggalak ini secara umum hanyalah harus. Pengambilan secara umum adalah harus sahaja dan tidak membuat wajib. Ini kerana saya berdalilkan jika dilihat kepada dos penggalak yang akan diberikan kepada individu yang telah lengkap vaksinasi, ianya akan bersifat keperluan yang mesti. Bahkan kerajaan juga hanyalah
mengarahkan sebagai gesaan kepada rakyat untuk mengambil kedudukan dua sepenggalak. Situasi semasa ini bukanlah satu bentuk arahan wajib. Arahan hanya sebagai galakan. Oleh itu umumnya rakyat telah diberi pilihan oleh pemerintah sama ada untuk mengambilnya ataupun tidak. Tetapi ianya akan menjadi wajib. Sesetengah keadaan ia akan menjadi wajib sekiranya ada arahan khusus kepada rakyat. Contohnya ada beberapa golongan yang mesti diambil setelah mendapat saranan ataupun arahan oleh kerajaan Kementerian Kesihatan, bahawa dia mesti ambil agar supaya keselamatan dan kesihatan itu dipelihara ataupun dijaga dengan baik. Seperti seorang yang ingin mengerjakan haji dan umrah, kemudian mereka yang telah dijangkiti virus lalu berada pada stage yang membahayakan, stage 3, stage 4 dan stage 5, maka ini golongan-golongan ini adalah wajib. Sebab itu secara umumnya adalah harus, kerana tidak ada gesaan daripada pemerintah. Oleh itu jika ada arahan lihat kepada kalaulah ada kerajaan yang untuk memastikan bahawa rakyat mestilah ambil, maka hukum untuk mengambil dos penggalak ini adalah wajib. Hal ini kerana menjaga nyawa itu adalah perkara yang wajib. Bahkan mentaati pemerintah juga adalah wajib selagi mana tidak ada bentuk kemaksiatan padanya. Seperti mana yang telah dibawakan pada awal-awal tadi, bahawa daripada hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, as-sam'u wa ta'atu haqqun ma lam yu'bil ma'siyati. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Yang mana bermaksud dengar dan taat kepada pemerintah itu merupakan satu perkara yang hak, yakni yang benar selama mana mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Apabila mereka, yakni pemerintah, mengarahkan kepada maksiat, maka tidak wajib dengar dan taat pada arahan tersebut. Jadi itulah beberapa pandangan saya, mana ia menjadi hujah bahawa inilah sekadar harus, bukannya wajib. Jadi bagaimana pandangan pula ahli mudzakarah petang ini? Adakah bersetuju dengan dalil dan hujah yang telah saya bawakan? Setuju. InsyaAllah setuju. Setuju. InsyaAllah setuju. Setuju. Jadi diputuskan bahawa ianya hanyalah sekadar harus untuk golongan secara umum. Tapi apabila diperintahkan oleh kerajaan seperti Kementerian Kesihatan, maka hukumnya adalah wajib kerana ia dilihat kerana ada maslahah tertentu untuk rakyatnya, insya-Allah. Jadi baiklah, setiap usaha ada beberapa ataupun perkara berbangkit yang berkaitan. Baiklah Datuk Mufti, rasanya itu sahaja dan tiada hal berbangkit, dan saya mengatakan bahawa saya menghormati semua pandangan AJK Fatwa sebentar tadi. Rasanya perbincangan kita pada hari petang ini sudah memenuhi permohonan pemohon. Dan insya-Allah keputusan fatwa akan diberitahu oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti. Dengan ini saya mempersilakan Datuk Mufti untuk menyampaikan keputusan musyawarah kita pada petang ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan jazak kepada yang telah memberikan pandangan daripada pegawai istimbar, pegawai buhur, pegawai agama, Timbalan Mufti, JK Fatwa, pakar akademik dan seterusnya JK Fatwa Ustaz Anis. Jadi lihat kepada keputusan yang telah dimuktamadkan, bahawa yang pertama sekali adalah kerajaan sure fatwa yang dapat diutarakan. Kerajaan Malaysia sebagai pemerintah di negara ini amat menyarankan pengambilan dos penggalak bagi rakyat Malaysia bagi menentang wabak COVID-19. Maka sebagai rakyat Malaysia, wajarlah setiap arahan dan peranan pemerintah itu dipatuhi agar setiap rakyat terlindung daripada bahaya penyakit COVID-19. Kemudian yang banyak, terdapat beberapa maqasid jika dilihat, maqasid syariah serta maslahah yang dapat dipenuhi dalam saranan kerajaan terhadap pengambilan dos penggalak ini. Ini di mana ianya berkepentingan bagi memelihara nyawa khususnya, kemudian menjaga keamanan negara dan mencegah penularan wabak COVID-19. Dan akhir sekali,
kita melihat kepada urus masyarakat di Malaysia, rata-ratanya sudah biasa dengan penerimaan vaksin dan imunisasi. Baik, tambahan lagi, data juga menunjukkan kesan baik dari segi kesihatan rakyat Malaysia yang mengambil vaksin ataupun imunisasi. Maka pengambilan dos penggalak yang disarankan oleh kerajaan bukanlah satu perkara yang wajar ditolak oleh rakyat Malaysia. Bahkan ianya harus diambil demi menjaga kemaslahatan diri kita sendiri. Jadi, sekali sekali itu sahaja dapat kita bincangkan pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel kita pada petang ini yang telah meluangkan masa dan memberikan buah fikiran serta dalil dan hujah yang menyeluruh dalam hukum perbuatan yang telah dibuat dari Departemen Kesihatan Negeri. Jazakumullah khairul jazak. Baiklah. SU setelah ini selepas sahaja majlis selesai, mohon sediakan satu memo ataupun surat rasmi dihantar kepada pejabat agama bagi keputusan muzakarah yang telah buat, yang telah dimuktamadkan pada petang ini. InsyaAllah. Baik, insyaAllah Datuk. Selepas ini saya akan sediakan memo tersebut dan serahkan keputusannya pada pejabat agama, insyaAllah. Baik, sekiranya tidak ada apa-apa lagi, itu saya ucapkan terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh dan tutup majlis muzakarah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-'Alaq. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi?